Assalamualaikum semua. Hari ini kita bincang soalan Chem chapter 7, soalan objektif. Ini sebagai persediaan untuk kamu menghadapi UPS 3 mungkin minggu 16. Okey, kita tengok soalan satu persatu. Kita tengok soalan nombor 1. Apa jawapan dia? Kamu rasa apa? Lewis structure of a molecule AF4 is shown as follow. Okay, Lewis structure tak tepat jugalah kalau kata Lewis structure-nya macam ini. Sebab Lewis structure dia kena tunjuk dengan elektron. Dia kena ada elektron lah semua ni Ada octet. Lari sekejap. Lewis structure dia kena ada elektron. Terminal tu kena ada juga. Lewis structure dia tunjuk dengan dot ataupun cross. Jadi setiap terminal ni ada 3 pasang lone pair dengan ada sepasang bonding pair. Dia lari sikit. Peserta ni sambung kat situ lah. Peserta ni sini Jadi ada sepasang lone pair pada central atom. Okey, macam tu. Ataupun okey. Kalau saya nak bezakan elektron, yang ini yang pada central atom A ni saya buat warna hitam. Jadi yang F ni saya buat warna merah. Jadi fluorine kamu tahu dia group 17. Jadi dia ada 7 electron valence. Jadi ini kita baru tunjukkan 6. Jadi dia dekat ikatan ni ada satu yang dia punya. Yang dia kongsi dengan A ni. Ini dia punya. Satu garis ikatan ni ada 2 elektron. Jadi satu yang F punya, satu yang A punya. Saya buat warna hitam untuk A punya. A punya. Bila kita dah buat satu way, kita dah tunjuk dah elektron pada ikatan ni sebab kita tunjuk dengan garis sahaja. Tapi saya nak tunjuk sebab saya nak tunjuk you all macam mana kita nak decide apa elemen A tu. Berdasarkan kita tengok apa elektron pada A, ada berapa elektron valence bagi A. Berdasarkan kita tengok Lewis structure ni, mana dia elektron A. Kamu kena faham yang elektron yang terlibat dalam ikatan adalah elektron valence. Jadi dari kita tengok Lewis structure ni, kita nampak berapa elektron yang terlibat dalam ikatan. Okey, dan berapa elektron A lah. Jadi kita berkira di sini satu garis ikatan ni, ada hilang tadi ya. Satu garis ikatan ni 2 elektron yang terlibat. Oh, hilang lagi. Tak apalah Saya tak mau letak kat situ. Saya letak. Ini boleh. Okey. Berapa elektron A? Sekarang kita kira yang hitam ni. Ni satu garis ikatan ni ada 2 elektron, satu A punya, satu F punya Jadi yang A punya yang hitam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi atom apa yang ada 6 elektron valence? Dia berarti dia ada 6 valence elektron.
A has 6 valence electron. Kamu okey tak ni? Kamu dengar saya dengan okey ke? Okey. Okey, boleh nampak slide saya tadi kan? Boleh. Okey. So faham tak apa yang saya buat ni? Faham. So jawapannya apa? Sulfur. Okey, sulfur Carbon ada 4 elektron valen, group 14. Silikon pun 4 elektron valen, group 14. Phosphorus 5 elektron valen, group 15. Tapi sulfur 6 elektron valen, group 16. So jawapannya sulfur. Jadi ada nak tanya apa-apa? Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Okay, semua buat semua sambil bagi saya tanya ni. Okey, nombor 2 apa jawapan dia pula? Apa soalan nombor 2 ni? Okey. Saya pun tak tengok lagi soalan. Sambil saya tengok ni, sambil kita bincang lah. Kalau ada salah ke apa, kita betulkan. Okay, one of the following is not the exceptional to octet rule. Kamu belajar lagi exceptional to octet rule? Kamu dah habis belajar tak chapter 7 ni? Dah. Dah habis Okay. Exceptional to octet rule ni maksudnya? Exceptional to octet rule. Maksudnya, dia bukannya 8 lah not one of the following is not the exceptional to octet rule. Okay, dia negatif dengan negatif. Kalau exceptional to octet rule maksudnya bukan octet. Bukan octet Saya kata yang ni. Exceptional to octet rule maksudnya bukan octet. Tapi dia kata not, ada not pula kat depan ni. Not the exceptional to octet rule. One of the following is not the exceptional to octet rule. Maksudnya dia nak cari octet lah. Bukan yang exceptional. Exceptional tu bukan octet, tapi bukan exceptional to octet. Jadi sekarang ni soalan ni dia sekarang yang manakah octet lah. Yang mana yang octet? Dia cari yang octet yang mana? Okay. Jadi kita octet ni maksudnya 8 8. Kita nak cari yang mana yang 8. Jadi kita kena buat Lewis structure semua ni. Sebab kita tak tahu berapa elektron mengelilingi atom pusat. Kita nak kena tengok berapa elektron mengelilingi atom pusat, kena buat satu-satu lah Jadi kita akan buat terhadap cuba buat Lewis structure. Semua orang ingat balik tak Lewis structure? OF2, CnCl2, ClO2, BBr3. Yang mana yang octet lah Yang bukan exceptional to octet rule. Maksudnya yang octet lah. Okay, kita buat satu-satu. Kena ada berapa bilangan electron valence lah. Kita tahu group. Kita buat satu-satu. Okey. OF2 dulu kita buat. OF2. Boleh buat tak? Padang tak cantik ni. Bengek-bengek tak elok. Tak payah bergaris lah. Nak bergaris susah sikit. Okey, OF2.
Okay, start buat Lewis structure. Ingat kita step dia, Lewis structure. Okay, kira number of electron valence. Oxygen group 16, 6. Chlorine group 17, 7. Ada 2, 7 kali 2, 14. So, 14 campur dengan 6. Jadi 20. So, 20 elektron. Ini kalkulator saya. Okey, lagi nak kena yang banyak-banyak sikit ya. Okay, 20 elektron. 20 elektron valence. Lepas tu kita buat dia punya skeletal structure. Okey. F lebih elektronegatif. F ni duduk ujung. Jadi O, F ada 2. Okey, O, F2. Jadi kita dah guna elektron 20 tolak dengan 24. 2 ikatan covalent, 3 bond. So 4 tinggal 16. 6 kali 2, 12. Aduh. Dia tak mau buat bulat. Dia tak jadi bulat. 6. Tak mau jadi bulat ya. Enam kali 2, 12. Okey, 12. Tolak tinggal 4. Letak pada central atom. Ya Allah. Tak macam tu lah. Okey, check octet semua. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Jadi habis. Kita dah cukup dah. 4 elektron kita dah guna untuk letak dia. So habis dah elektron ni. Okey, jadi ini maksudnya Lewis structure dia lah. Nampak yang ni dia semua octet lah. Follow octet. Okey, cuma kita tak check lah formal charge. Di sini formal charge ni tolak 1 tolak 1. 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kosong juga semua ni. Jadi ini Lewis structure dia macam saya tengok tu okey Lewis structure dia. Macam follow semua step-step dia tu. Dan dia bukan exceptional to octet rule lah. Sebab dia octet semua. Semua octet 8. Okey. Okey, kita try. Nampak macam A tu dah betul. Kita try pula yang SnCl2. Okey, SnCl2. SnCl2. Sn berapa? Sn ni berapa dia punya electron valence? Sn group 14 Kita tengok you tengok dekat dia kalau kita tak tahu berapa electron valence, kita kena tahu dia punya proton number. Dekat exam memang diberi proton number. Lepas tu kita buatlah electronic configuration. Sn siapa kalau saya tengok tu, saya tengok periodic table, saya tengok dia group mana. Group 14 Yes, Sn group 14. Sn group 14. So 4. Warna merah. 4. Chlorine group 17. 7 kali 2, 14.
Okay, so 18. SN. Okay. SN ni dia SN. Okay. SN ni dia tin lah. Tin dia metal tapi dalam kes ni dia covalent lah. Okay. Dia bagi structure ni semua ni dah covalent lah. So, kita kena buat structure Lewis structure yang ada ikatan covalent. Jadi dia hubung by single bond. Okay. Jadi kita ada 2 single bond kita dah buat. So 18 tolak dengan 4, 14. Okay. Lepas tu kita octetkan terminal 12, 6 kali 2, 12. Ini sana lagi dia masuk. 6 kali 2, 12. Okay, 12. Tinggal 2. Kita letak pada terminal. Okay. Jadi, kita check octet. 2, 4, 6, 8. Tapi SN ni 2, 4, 6. Jadi dia tak octet. Tapi tak boleh buat double bond. Klorin dia tak boleh buat. Halogen tak boleh buat double bond kalau dia terminal. Tak boleh buat double bond. Yang boleh buat double bond, atom terminal tu kalau oksigen dengan nitrogen. Halogen tak boleh buat double bond kalau dia terminal tu. Jadi, Lewis structure-nya yang ini je lah. Inilah Lewis structure dia. Lewis structure-nya yang ini. Bagi SnCl2. Jadi, dia adalah exceptional lah. Kalau tadi ni, yang ini octet. Yang ini exceptional lah. Exceptional. Exceptional to octet. Ataupun not octet. Not octet. Exceptional to octet. Tak ada guna tu. Dia tak octet lah. Okay. Dia, yang soalan tanya tu is not exceptional. So patutnya jawapannya yang ni lah kan. Okay, kita tengok lagi. ClO2. Takut soalan ni ada mistake ke apa. ClO2 kita buat Lewis structure. ClO2. Kamu okey ke? Kamu boleh ikut ya? Boleh. Cuba buat tengok dia sectional ke tak. Cl. Kira dulu bilangan elektron valence. 7. Klorin kan. Oksigen. 6. 16. Kumpulan 16. Oksigen 6 kali 2. 12. Jadi 19. 19. Kalau dapat elektron yang bukannya even ni, possibly dia ada yang odd number of electron molekul tu. Kita exceptional kita ada. Exceptional tu kita ada 3 case. 1, incomplete octet. Incomplete octet ni yang tak 8. Yang geng bebal tu. Dia bukan 8. Yang kedua kita ada odd elektron. Molekul yang elektron dia odd ni macam ni lah. Dia tak even. Dia ganjil. 11, 17, 19 macam tu Okey. Yang ketiga adalah expanded octet yang lebih daripada 8.
Dia ada 3 case exceptional untuk octet rule. Okay, so ClO2 ni most probably adalah odd electron molecule. Molekul yang bilangan elektron dia tu ganjil. Okay, kita buat tengok ruang kat mana yang saya ada ni. Okay, Cl. Kita kat sini. Cl. Kalau Cl ada 1, O ada 2. Most probably Cl duduk tengah lah. Cl kena tengah, dia 1 je. O ni ada 2. Jadi O yang terikat dengan Cl. Okay. Dari segi electronegativity memanglah O lagi elektronegatif ke Cl. Cl 3 point. Kalau tengok electronegativity, kita tengok. Selalunya kita kata yang lebih elektronegatif duduk di hujung. Tapi dalam kes ni betul ke oksigen tu lebih elektronegatif dengan Cl? Cuba tengok nilai dia. Cl dia lebih ke bawah, oksigen lebih atas, tapi Cl lebih ke kanan. Mana elektronegativity ni? Cl banding dengan oksigen, Cl 3, oksigen 3.5. Jadi betul lah. Oksigen lebih elektronegatif banding dengan Cl. Jadi oksigen ni 3.5 elektronegativity dia. Cl ni 3. Tak boleh nak tulis. Jadi most probably kebanyakan molekul yang lebih elektronegatif duduk di hujung. Less elektronegatif duduk di tengah. Tapi adalah ketikanya ada juga yang some yang kurang elektronegatif duduk di hujung. Ada juga yang kurang elektronegatif duduk di hujung, tapi tak banyak. Okay, tapi yang ini dia follow yang general tu lah, lebih elektronegatif duduk di hujung. Okey, jadi sekarang ada 19 tolak dengan 19 elektron. Kami jangan ingat yang ni tolak pula ini. 3 ni. Dia tak tulis sangat. Ni tadi 3. Elektronegativity dia 3. Okey, sekarang 19 total electron valence tolak dengan 4 tinggal dengan 15 cukupkan octet electron valence oksigen letak 6 kali 2 nak buat 6 kali 2, 12. Okay, dah 12. Tolak. Tinggal 3. 3 kita letak 2 dan 1. Elektron tu dia kena pasang-pasang. Sekarang ada 3, jadi ada sepasang dan 1 lah. Jadi kita check octet. Okay, oksigen octet 2, 4, 6. Oksigen belah sini pun octet 2, 4, 6. Tapi sini tak octet 2, 4, 6, 7. Jadi kalau kita buat double bond pun ambil daripada oksigen, dia jadi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi kan 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 ke 7 ke sama sajalah. Still dia ada elektron yang tunggal kat situ. Kalau elektron tunggal kita panggil odd electron molecule. Okay, so yang ni adalah exceptional. Ini adalah exceptional lah. Ini adalah exceptional. Ini case yang nombor 2. Case nombor 2. Case nombor 2.
nombor 2. Yang ni tadi case nombor 2. Yang ni case ini adalah incomplete octet 2, 4, 6. Ni macam bebal jugalah. Tu ada SN pun dia juga. Incomplete octet ni case nombor 1. Okey. Kemudian kita tengok BBR3. BBR3 pula. Buat panggil lah. B boron. B boron incomplete octet lah Kita nampak dah. Tapi tak apa kita buat. Okey, boron 3 electron valence. Sebab dia group 13 boron. 3 electron valence. Bromine group 17 7 electron valence. Ada 3, 7 kali 3, 21. 21 campur 3, 24. Okey, so kita buatkan dia punya scatter structure. Boron duduk tengah. Bromine duduk ujung. Bromine. Boron jadi bromine. Okay. Boron tengah. Semua boleh ikut dengan baik ke? Boleh. Saya ajar apa ni, faham Faham. Buat Lewis structure. Kita belajar buat Lewis structure. Bagus belajar Lewis structure bagi dapat betul-betul. Macam-macam daripada Lewis structure ni kita boleh tahu shape. Kita boleh tahu polarity. Okey, jadi 24 tadi. 24 tolak dengan 6. Tinggal apa? 18. 18, 19, 21, 22, 23, 18 kan? 18, 6 kali 3, 18. Buat Lewis structure, mesti completekan dia punya dot-dot ni. Terminal tu kena letak tu dot-dot tu. 6 kali 3, 18. Lewis structure, please bagi dapat betul-betul. Jangan tak tahu lagi, tak tahu lah. Dah belajar berapa kali pun tak erti juga. Tak boleh juga, tak dapat juga. So 6 kali 3, 18. Jadi dah habislah elektron tu, tak ada nak letak pada central atom. Kan step dia memegang nombor elektron valence. Tolak dengan berapa yang kamu buat ikatan single bond dengan central atom. Itu maksudnya kita buat skeletal structure dia. Kita decide siapa center, siapa terminal. Central atom yang less electronegative. Terminal yang more electronegative. Halogen ni duduk di ujung. Dia lebih electronegative. Okey, jadi lepas tu dah berapa yang dah tolak dengan ikatan tadi. Ni. Dia tinggal berapa. Lepas tu gunakan elektron yang tinggal tu untuk octetkan terminal. Octet masih jadikan 8. 2, 4, 6, 8. Okey, kalau ada lebih lagi elektron, kita letak pada central. Sekarang ni tak ada lebih dah. Semua dah habis dah 18. Jadi boron ni tak perlu octet. Dia case number 1. Incomplete octet. So ini exceptional. Exceptional. Ejaan exceptional tu betul ke? Exceptional, ejaan ni takut tak betul. Itulah EXCEPT. Exceptional to octet. Octet rule. Dia case number 1. Case 1. Jadi ini exceptional. So yang not adalah yang ni lah. So yang ni lah siapa dia. Semua setuju kan? Okay. So OF2. Jadi be careful lah. Dia negatif dengan negatif. It's not, dia kata. Jadi maksudnya nak cari yang octet.
So E. Okey. B. Oh. B. Apa jawapan dia? B pula. 3, number 3. The combination of elements which form ionic bond is, okay, yang mana ionic? C. Ionic kita nak cari metal dengan non-metal. Tapi ada jugalah metal dengan non-metal yang misalnya group 13 aluminium. Aluminium tu ada yang dia aluminium metal, tapi ada ketikanya juga dia bila bonded dengan non-metal dia jadi covalent. Tapi group 1, group 2 except kalau group 2 tu beryllium taklah beryllium misalnya BeCl2 kan. Ini dia covalent. Jadi dia group 2. Jadi dia exceptional juga. Dia bukan ionic. Aluminium yang covalent, aluminium yang bukan ALF, aluminium chloride, aluminium bromide, itu semua ni covalent. Tapi yang ionic ni, yang ionic saya tulis ya. Yang ionic ni yang group metal group 2, group 1 dengan group 2, group 1 dengan group 2 dan aluminium group 13 iaitu aluminium fluoride, aluminium oxide, itu semua ionic. Kalau covalent, aluminium chloride, aluminium bromide itu covalent. Ionic, aluminium fluoride, aluminium oxide itu ionic. Group 1 dengan group 2. Metal group 1 dengan group 2 dengan non-metal. Okay. Group 1 dengan group 2. Group 2 tu exceptional for beryllium. Beryllium dia jadi covalent. Ya, ini jadi kita nak decide ionic covalent ni. Kadang macam kena hafal juga sikit lah. Dia sebenarnya berdasarkan difference in electronegativity lah. Kalau dia lebih daripada 1.7, maksudnya dia ionic. Tapi kamu kan tak ada electronegativity, jadi susah juga nak tak bolehlah nak kira, nak tengok macam mana kan. Tapi guideline ni sebenarnya lebih daripada 1.7 tu ionic. Maksudnya kalau beza electronegativity tu besar. Jadi yang akan besar ni kalau kata elemen tu belah metal belah kiri ya. Dia gabungan metal yang belah kiri dengan non-metal yang belah kanan. Jadi akan ada beza besar lah activity dia sebab belah kiri, jauh belah kiri dengan yang belah kanan. Predictable tu kan. Jadi akan dapat beza activity yang besar lah. Kalau elemen tu sangat belah kiri, iaitu group 1 dengan group 2 lah. Dengan non-metal yang belah kanan. Predictable. Jadi akan ada beza activity yang besar lah. Kalau satu jauh belah kiri, satu lagi belah kanan kan. Activity across the period dia increase. Jadi kalau satu belah kiri, satu belah kanan, maksudnya metal lah. Metal yang belah kiri dengan non-metal yang belah kanan, jadi akan ada beza activity yang besar. Tapi exceptional, metal group 1, kalau hidrogen bukan metal lah. Ini metal, cakap tentang lithium, potassium, group 1. Semuanya ionic. Metal group 1 semuanya ionic. Dia akan form ionic dengan non-metal. Tapi kalau group 2, except beryllium. Beryllium dia akan form covalent. Tapi metal group 2 yang lain tu akan form ionic bila gabung dengan non-metal. Okey. Dan kalau aluminium, saya bilang balik ni kalau aluminium sebab beza electronegativity antara aluminium dengan fluorine tu jauh beza, menjadikan aluminium fluoride tu AlF3 adalah ionic.
Begitu juga aluminium oxide, Al2O3. Semua ionic. Okey, tapi kalau aluminium chloride, aluminium bromide, Basel activity dia kurang daripada 1.7. Kurang daripada 1.7 menjadikan compound ni adalah covalent compound. Aluminium chloride, aluminium bromide. Okey, jadi kita tengok di sini gabungan dia metal ke non-metal. Boron, fluorine, non-metal, non-metal. Carbon, fluorine, non-metal dengan non-metal. Potassium, metal group 1 dengan bromine. So jawapan dia C yang merupakan ionic. Sulfur, oksigen adalah non-metal, non-metal. Okey. Jadi secara generalnya kita kata kalau gabungan dia metal dengan non-metal akan ionic. Covalent adalah non-metal dengan non-metal. Tapi ada case lah di mana di mana metal dengan non-metal dia jadi covalent. Contoh dalam aluminium ni, aluminium chloride dengan aluminium bromide. Dan juga metal group 2 dengan non-metal dia jadi covalent. Yang lain-lain tu group 1 dengan group 2 surely ionic. Tapi ada exceptional metal group 2 beryllium yang dia jadi covalent. Saya harap kamu faham lah. Dia ada a few yang dia tak follow sangat macam tu. Maksudnya berdasarkan Basel activity ni lah. Sebab Basel dia kalau kecil dia jadi covalent. Kalau dia besar barulah ionic. Okay, number 4. The total valence electron in the phosphonium ion pH4 plus is kita kira berapa. Macam kita nak buat Lewis structure tu, berapa electron valence. Okay, phosphorus group 15, 5 kan. Hydrogen group 1 ada 4. So 4. 1 times 4, 4. So ada charge kat sini plus. Jadi kalau ada charge kita kena tolak elektron. Bukan kita tambah plus 1, jadi tolak 1. Kalau yang nak tambah tu adalah bila dia ni anion. Baru kita tambah elektron. Kalau cation kita kena tolak. So plus 1 maksudnya tolak 1. Jadi kita 9 tolak 1 dia jadi 8. So jawapan dia A. Semua orang betul ke? Betul. Okey. Kita buat lambat-lambat sikit. Nak tengok betul-betul you all faham. In the most plausible Lewis structure of ICl3, the formal charge on I is okay. Kalau kata bercakap tentang plausible Lewis structure, maksudnya kena check formal charge. Apa yang kita dah buat tadi, Lewis structure tu kita tak tengok yang most plausible. Kita tengok dia capai octet, dah kita berhenti. Kita tak check formal charge. Tapi kalau soalan mencari tengok yang plausible Lewis structure yang lebih stable ke, dia kata Lewis structure yang lebih baik ke, preferable Lewis structure ke, maksudnya Lewis structure ada beberapa Lewis structure tapi kita nak pilih yang lebih baik. Jadi kita kena check formal charge. Okey, yang ini saya kena memerlukan ruang yang besar sikit. ICl3 kita buat Lewis structure dia, kita tengok kita check formal charge, jadi banyak kerja sikit. Jadi kita buka ruang ini tak boleh. Okey, dah. Okey, kita tengok Lewis structure dia, lepas tu check formal charge. Tidak formal charge. Kamu dah ada apa itu formal charge? ICl. Dah habis belajar betul ni? Dah habis belajar? Oh yelah, Puan Dr. Sawati selalu buat extra kat you all kan? Baru je habis. Habis. Intermolecular forces dah habis dah? Baru je habis. Tak boleh nak proses lagi. Tak boleh proses kan? Tak apa, kita sambil ni saya tolong proses kat you all ni. Tengok ada ni, you ada soalan-soalan tentang intermolecular forces juga. Tak apa, you sambil belajar.
Kalau tak faham juga apa yang saya sampaikan ni, nanti you all review balik, tengok video ya. L3 kita buat Lewis structure. Okey, semua ni group 17. Group 17, klorin pun group 17. Jadi ada kira 4 lah. 7 kali 4 lah. 7 kali 4, 28. Okey, elektron dia 28. 28 elektron valence. Okey, I sebagai central atom lah. Sebab I ada 1, Cl ada 3. Macam tu lah, mungkin kita tengok siapa yang 1, siapa yang lebih, siapa yang duduk tengah, siapa yang ujung. Ataupun kita tengok reactivity. Reactivity ni Cl lebih reaktif negatif, itulah dia kena duduk ujung. Okey. Jadi kita dah buat ikatan 3 single bond. Jadi 28 tolak dengan 6. Okey, 28 tolak 6 tinggal 22. Kita otakkan terminal. Letakkan 3 pasang elektron. 6 kali 3, 18. Ada lebih. Enam kali 3, 18. 19, 20, 21, 22. Kan? Okay, tadi 18. Ada lebih 4. Itu yang letak 4 pada central atom. Okey, ini bila check octet, okey, klorin octet 2468, semua klorin octet. Tapi ID ni dia lebih daripada octet 2, 4, 6, 8, 10. Ini exceptional to octet rule lah. Lebih daripada 8. Dia expanded octet. Okey, sekarang kita check formal charge. Okay, check formal charge. Ingat formal charge. Formal charge. Okey, formal charge. Kalau ikut formula asal dia tu adalah, formal charge dia adalah number of electron valence. Ulang kaji untuk kamu you all. Number of electron valence tolak dengan non-bonding electron, number of non-bonding electron tolak dengan bonding electron tu, half of it kita ambil, half bonding electron. Ada setengah lecturer dia buat tolak bonding. Sebenarnya dia berdasarkan elektron-elektron. Kita elektron-elektron yang ada lah. Okay. Nak senang sebenarnya, kalau kita nak buat formal charge tu, dia bukan nak tanya formula. Formal charge tu dia bukan nak dia tahu cara-cara, dia just nak tahu nilai je, nak letakkan pada atom-atom tu je. Kadang-kadang soalan kata place formal charge pada each of the atom, macam tu je. And determine plausible Lewis structure. Macam tu soalan dia. Jadi calculation dia tak kisah sangat. You nak buat formula macam mana tak kisah sangat. Asalkan betul lah you punya formal charge tu. Okay, jadi untuk klorin tu, apa yang saya suka ajar student adalah, okay, berapa valence elektron? Okay, klorin group 17, so 7. So asal dia 7 tolak dengan, okay, apa yang ada kat sini? Non-bonding tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. Lagi satu, dia punya elektron ada pada sini. Pada ikatan ni dia punya ada 1. Dia punya ada 1. Dia punya ada 1. Ini 1 iodine punya. Jadi kita kena ambil 1 lagi ni kat sini. Jadi sebab itu setengah lecturer kata tolak dengan bond. Maksudnya dia nak kira yang ni tolak 1. Sebab nak ambil yang klorin punya tu hanyalah 1. 1 lagi iodine punya. Jadi nak mudah di sini saya selalu 7. Dia punya elektron valence 7. Bila dia free 7. Tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ambil 1 kat sini, dia punya ada 1. So 7 tolak dengan 7. Yang tolak tu saya jumlahkan. Dua-dua yang tolak ni yang ini saya jumlahkan. Non-bonding dia tak kira pasang. 6. Jadi tadi ni 6. Tolak dengan 6, tolak dengan half of bonding. Dia ambil separuh. Sebab dia kira hak yang klorin punya saja. Jadi dia kira 1 lah. Okey. Tolak dengan 1/2 daripada 2. Jadi tolak 1. Jadi tolak 6, tolak 1, tolak 7 7 tolak 7. Kosong. Jadi klorin kosong. Iodine di sini 7 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tolak 7. Juga dengan kosong. Sekali lagi iodine 7 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pun kosong. Jadi ini formal charge yang Lewis structure yang dah terbaik dah lah kalau formal charge. Syarat untuk Lewis structure yang terbaik tu adalah formal charge dia minimum. Setiap atom tu formal charge dia minimum. Ataupun 0. Formal charge tu paling minimum lah. Okay, so ada tak kosong di situ? Formal charge on I is 0. Boleh ke? Faham? Okay. Itu kira dah plausible lah. Tak perlu nak buat double bond couple. Tak perlu. Terminal dia halogen memang tak boleh buat double bond. Which one is the most accurate for nitrate ion? NO3 minus. So pening-pening. Sini, kalau kita tengok sini okey ni nitrogen ni nampak octet, nitrogen ni tak octet. Nitrogen tak boleh lebih daripada octet, nampak ni lebih. Tak boleh. Kita nampak dah yang ini lah jawapan dia. Tapi kita buat tengok, boleh buat tak? Kalau nak kena buat sendiri, berarti tak nak buat Lewis structure. File, new. NO3 minus. Okey, buatkan Lewis structure. Kirakan electron valence. Nitrogen group 15, 5. Oxygen group 16, 6. 6 kali 3, 18. Ada 1. Sebab anion kena tambah 1. Terus 18, 19, 20, 24. 24 electron valence. Buatkan dia punya skeletal. Nitrogen duduk tengah. Oksigen duduk tepi. Jangan lupa kurungan. Bila buat Lewis structure, saya ingat tu. Okey. Tadi 24. So 24 elektron tolak dengan kita dah buat ikatan 6 hingga 18. Okay, 18 kita cukupkan terminal. 6 kali 3, 18. Buatkan pasang-pasang, 3 pasang. Dia kena berpasang-pasang. 18. Jadi sudah habis. Check octet. Oksigen dah octet. 8, 2, 4, 6, 8. Tapi nitrogen tak octet. 2, 4, 6 sahaja. Dengan itu kita kena ambil yang
terminal punya elektron sepasang supaya kita boleh buat octet kan. Jadi struktur Lewisnya sekarang jadi macam ni lah. Tadi tu bukan Lewis structure lagi. Sebab kalau tak octet, sectional, except pada yang sectional lah. Kalau tak octet, bukan Lewis structure lagi. Okay. So ini ada 2 pasang. Okay. Okay. Okay, kita dah dapat ni Lewis structure dia. Okay. Kita tak boleh buat nitrogen. Nitrogen ni dia period 2. Jadi dia punya valence shell tu dia ada 2S dan 2P. Dia tak ada 2D tu, dia tak ada. Jadi nitrogen tak boleh expand octet, tak macam sulfur dengan phosphorus. Dia tak boleh expand octet, jadi dia sekadar octet je 2, 4, 6, 8 saja. Jadi dalam case yang lain tu, yang dia tunjuk tu dia punya expand octet, tak boleh lah. Ni. Dia buat double bond lagi. Jadi dia lebih ni. 2, 4, 6, 8, 10. Tak boleh. 2, 4, 6, 8, 10. Tak boleh. Ni salah. Ini tak octet lagi. So jawapan dia A. Macam yang kita buat ni. Yang kita buat. Oh, kat mana dia duduk. Tak boleh nak tunjuk lah. Sama macam tadi dah A. Okey. Nampak sama double bond ada 1, single bond ada 2. Okey, so nombor 6. Okey, nombor 7. Nombor 7. Ini baru masuk UR masuk tu polar ke non-polar. Polar or non-polar. Which species is non-polar? This species is non-polar but it forms polar bond. Maksudnya soalan ni tanya yang mana yang ada has polar bond. Bond dia polar tapi molekul bond polar, polar bond, molekul non-polar. Molekul non-polar. Dia ada polar bond tapi molekul non-polar, iaitu sebabnya dipole moment cancel lah. Dipole bond dipole cancel. Saya tulis elok sikit kat sini lah. Saya tulis ruang yang sakit. Kat atas ni boleh tulis tak? Maksudnya di sini bond dia polar. Okay. Polar bond. It form polar bond. Jadi bond dia polar. Tapi molekul dia non-polar. Species tu non-polar. Maksudnya molekul tu non-polar. Sebab apa boleh jadi macam ni? Sebab bond dipole cancel lah. Jadi dipole moment equals to kosong. Tak ada nilai. Jadi molekul ni symmetric. Okey, jadi itu alasan kenapa walaupun dia ada polar bond tapi molekul tu jadi non-polar. Molekul jadi non-polar.
Dia ada polar bond tapi tengok-tengok molekul jadi non-polar. Molekul jadi non-polar. Okey, kita tengok. H dengan Cl, molekul ni linear. Cl lebih elektronegatif banding dengan H. Jadi dia ada polar bond lah. Dia ada polar bond, ada bond dipole pointing towards Cl. Molekul linear. Linear, jadi dipole moment tak cancel. Bond dipole, bond dipole yang vektor macam ni, dia tunjuk ni adalah bond dipole. Bond dipole tak cancel sebab dia hanya ada satu saja bond dipole. Sebab dia molekul ni linear dan tak ada yang belah kiri, dia tak di-cancelkan lah. Dia ada satu saja bond dipole. Okay. Jadi dia linear. Jadi dia ada polar bond. Ini ada polar bond. Molekul polar. Tak betul lah. Saya ada tanya molekul non-polar. Ini polar. Polar bond, polar molekul. Ini polar. Molekul polar. Ini bukan. H2O. Okey. Kita kena buat dia. Jadi semua ni ada lagi. Jadi kita kena buat Lewis structure. Kita nak tahu polar tak polar ni kena buat Lewis structure. Jadi saya nak buka ruang bagi besar sikit. Nak tulis kat sini tak muat. So kita kena buat. Kena atas kertas conteng. New. Structure ni ialah NO2, H2O, SO3 Okay. H2O. Ada H2O. NO2. Apa lagi satu? SO3. NO2, SO3. H2O. Okey, buat Lewis structure. Kenapa kena buat Lewis structure? Sebab kita nak tengok shape. Polarity ni kita nak tentukan polar tak polar tu kena tengok shape. Kita kena letakkan bond dipole dia. Dia akan cancel ke tak? Jadi buat Lewis structure. Okey, buat Lewis structure nak tengok shape. Okey, so buat Lewis structure oxygen group 16 6. Hydrogen group 1. So ada 2 jadi 8. Okay. Oksigen tengah, hidrogen terminal. Hidrogen memang kena duduk di hujung. Hidrogen duplet. Jadi jangan pergi letak elektron sampai 8 kali. Saya ada student pergi buat elektron terminal ni sampai 8. Tak boleh. Dia duplet. Dia takkan achieve octet. So 8 tadi tolak dengan 8. Dah kena 8 tolak dengan 4. Tinggal 4. Jadi 4 elektron ni kita letak pada central. Okey. Jadi ini shape yang you all tak belajar. Awan elektron 4 pasang, 2, 4, 6, 8. Awan elektron dia tetrahedral. According to Vesper sebab 4 pasang. Tetrahedral. Jadi lone pair duduk sini, lone pair duduk sini. Jadi kita ada ikatan tengok kat sini saja. Lone pair tak nampak. Jadi bentuknya inilah, bentuknya band yang you all tak belajar. Ini bukan basic geometri lah. Yang ini yang ada lone pair pada central atom. Total 4 pairs of electrons surrounding central atom. 2 lone pair, 2 bonding pair. Okay. Jadi lone pair tak nampak apa-apa. Jadi kita nampak yang bahagian bawah ni. Sebab awan elektron dia macam bentuk dia macam tu kan. Jadi bentuk dia macam tu lah. Band. Jadi okay, band. Kalau kita nak tengok polar tak polar, shape-nya dah band macam ni. Kita buatkan bond dipole. Bond dipole, oksigen lebih elektronegatif banding dengan hidrogen. Oksigen tadi kita tengok tadi berapa? 3.5. Jadi oksigen lebih elektronegatif, hidrogen 2.1 saja. Jadi kita buat bond dipole pointing towards oksigen. Bond dipole pointing towards oksigen. Jadi
macam vektor, kalau dia duduk macam ni, jadi dia punya resultant dia naik ke atas lah. Dia dapat resultant dia naik ke atas. Okay. Jadi, bond dipole, yang ini kita panggil bond dipole. Bond dipole ni nak tunjuk berkutub atau tidak ikatan tu. Sebab electronegativity dia ada beza, jadi ikatan ni berkutub. Bond polar. So ini ada polar bond. Tapi molekul tu polar juga. Sebab bond dipole does not cancel. Jadi molekul ni polar. Polar molekul. Yang kita nak cari, dia ada polar bond kan. Dia ada polar bond tapi molekul tu non-polar. Dia cancel. Sekarang dalam kes H2O ni dia tak cancel. Jadi molekul ni polar. Bond memang polar dah. Tapi molekul pun polar juga sebab tak cancel. Molekul ni tak simetri. Asymmetric. Perkataan yang kena ada. Setiap kali nak explain tu. Dari segi kita mula kena cerita dia ada polar bond. Oksigen more electronegative than hydrogen. Okay. Tapi bond dipole does not cancel. Jadi mu sama juga dengan mu tak sama dengan kosong. Ada nilai lah, ada berapa D. dV dia. Nilai polarity tu ada. Jadi molekul tu polar dan dia tak symmetric, asymmetric. Molekul dia punya distribution of electron ni tak sekata, tak symmetrical. Jadi molekul ni dia macam shape dia tu sengit sikit lah macam tu. Electron dia tak distribution dia tak sekata, dia asymmetric. Jadi molekul ni adalah polar. Okay. Okay, tengok pula NO2. Jadi bukannya air lagi Kita nak cari yang molekul tu non-polar. Polar bond tapi molekul non-polar Okay, so NO2 5 electron valent. Nitrogen group 15, oxygen 16 group 16, 6 kali 2 12. 12 campur dengan 5 17. Jadi ni odd lah nanti ni. So N terikat dengan O. Okay, 17 tolak dengan 4 tinggal 13. 6 kali 2 12. 6 kali 2 12. 12. Okey. Tinggal 1 letak pada central atom. Check octet, oksigen octet, nitrogen tak octet. 2, 4, 5 sahaja. Cuba octetkan nitrogen tu dengan kita buatkan double bond sebab atom yang terminal ni oksigen. Boleh buat double bond. Okey, jadi dia akan jadi N double bond O. Tinggallah 2 pasang. Okey, jadi 2, 4, 6, 7. Kalau kita buat lagi satu double bond, dia akan jadi 2, 4, 6, 8, 9 pula. Tak boleh lebih lah. Nitrogen dia sampai 8 saja. So 2, 4, 6, 7 ni okey dah. So dia setakat ini je Lewis structure dia. Lewis structure dia ini je lah. Dia ni exceptional to octet rule. Okey. Jadi bentuknya still macam air juga tadi, band. Okey, bentuknya tak simetri juga. So bond dipole dia pointing toward oxygen lebih elektronegatif banding dengan nitrogen. Jadi bentuknya band, still polar juga. Ada polar bond
sebab ada difference in electronegativity antara nitrogen dengan oksigen. Oksigen more electronegative dan nitrogen, ada polar bond, sebab tu tunjuk bond dipole sini. Tapi bond dipole does not cancel, jadi tak sama dengan kosong. Kalau dia cancel, kosong. Maksudnya dia ada nilai. Molekul ni asymmetric. Asymmetric. Molekul ni dia punya electron distribution dia tak sekata. Dia sengit. Sengit. Jadi polar. Molekul dia polar. Polar bond dan molekul polar. Still tak memenuhi juga. Okay, how about SO3? Okay, SO3. Sulfur group 16. Oksigen pun group 16. Jadi 3 campur 1, 4. 4 kali 6, 24 elektron. Total siap-siap. 24 elektron. Sulfur bonded to O. Ada 3. 24 tolak dengan 6. Tinggal 18. Okey. 18. Saya nak tulis belah sini. Saya nak guna ini untuk belah sini. Kira belah sini sikit. Anjak sikit. Jadi 6 kali 4, 24. 24 tolak dengan 6. Tinggal 18. 6 kali 3, 18. Atakkan terminal. 6 kali 3, 18. 6 kali 3, 18. Okey, dah habis. Okey, check octet. Oksigen octet. Oksigen octet. Macam tu letak elok sikit lah. Dia semua octet, sulfur tak octet. 2, 4, 6. Okey, jadi kita buatkan double bond. Kita buatkan double bond. Masukkan kat sini supaya sulfur ni octet. Jadi dia akan dapat double bond. So, dia tinggal 2 pasang sahaja di situ. Sini maintain 3 pasang. Lone pair. Okey. Jadi sekarang dah bahagia dah. Dia dah octet 2, 4, 6, 8. Jadi semua dah octet. So ini dua structure dia lah. Dua structure dia. Okey, jadi shape-nya kita consider dia berdasarkan dia punya pairs of electrons surrounding central atom. Kalau multiple bond ni kita consider one pair. Sebab dia awan elektron tu bentuk dia macam ni. One petal here, one here, one here. Bentuk awan elektron tu macam ni kan. Trigonal planar. 120. Trigonal planar. Jadi semuanya bonding pair. Jadi shape-nya pun jadi trigonal planar lah. Geometri dia trigonal planar. Jadi ingat, kalau terminal atom dia semua sama dan shape-nya tu adalah yang basic shape, linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal, bipyramidal, octahedral. Jadi dipole moment, bond dipole cancel each other. Bond dipole semua ni cancel. Jadi di sini mu sama dengan kosong. Jadi dia ada polar bond. Sebab tu saya tunjukkan dengan bond dipole di sini. Oksigen more electronegative than sulfur. So bond dipole pointing towards oxygen. So ada polar bond. Okay. And then shape dia trigonal planar. Jadi bond dipole cancel each other. Jadi mu sama juga dengan kosong.
Jadi molekul ni non-polar. Ini yang kita nak cari. Jadi jawapan dia SO3 lah. SO3 has polar bond but the molecule is non-polar. Because shape dia trigonal planar which is symmetry. Dia symmetry. Molekul ni symmetry. Symmetric. Dia symmetry. Electron distribution dia scatter. Sama kat scatter. Jadi dia non-polar. Symmetry maksudnya kalau awan elektron tu dia boleh buat 3 segi. Macam mana nak buat? Tak boleh nak okey. Tak boleh nak okey sangat. Dia symmetry lah. Dia punya distribution of elektron tu macam ni yang kita macam tu. Macam 3 segi elok. Scatter lah awan elektron dia tu. Dia scatter semua. Jadi symmetry. Molekul ni symmetric. Symmetrical. Okay. Jadi dia adalah non-polar. S polar bond, molekul non-polar. Bond dipole cancel each other. Ni jawapan dia. So molekul ni, SO3 ni contain polar bond. Bond dia polar. Sebab O lebih negatif banding S. So ada polar bond. Molekul dia non-polar sebab dia trigonal. Trigonal planar shape dia. Trigonal planar symmetric. Dia symmetry. Symmetrical. Molekul tu symmetry. Trigonal planar. Dipole moment. Bond dipole cancel each other. Bond dipole. Dia trigonal planar. Dia kat sini banyak perkataan di belakang tu. Kamu boleh nampak? Symmetric, trigonal planar. Bond dipole cancel. Bond dipole cancel each other. Mu sama juga dengan kosong. Dipole moment. Mu tu dipole moment. Tak ada nilai. No net dipole. Sebab dia cancel. Faham ke tak? Pening. Benda yang baru belajar. Ada nak tanya soalan? Which of the following molecule has non-zero dipole moment? Non-zero maksudnya bukan zero lah. Non-zero. Maksudnya mu dia tu ada nilai. Dia tak sama dengan kosong. Maksudnya dia polar. Which of the following molecule has non-zero dipole moment? Dipole moment tu adalah mu. Maksudnya mu ni maksudnya nilai polarity molekul tu. Maksudnya dia kalau ada nilai dia non-zero, maksudnya molekul tu polar. Kalau kata dipole moment, nilai polarity molekul tu sama dengan kosong, maksudnya molekul tu non-polar. Tak berkutub. Jadi sekarang ni molekul ni berkutub. Berkutub. Dia punya bond dipole tak cancel lah ni. Okey, kita kena tengok structure dia satu persatu. Ada yang organik. Daripada nama tu kita kena tahu structure dia. Okey, ini mungkin susah sikit lah. Okay, berdasarkan pengetahuan yang lepas, kalau kamu ada bila you belajar SPM tu, etin, tahu tak structure etin macam mana? Etin
C2H4 ethene. Ethene ni alkin. Dia ada carbon, double bond, carbon. Ada hidrogen, ada 4. Macam tu. Jadi kalau kita pandang berdasarkan satu carbon, dia trigonal planar. Sudut dia ni 120. Nak bermerah, dia hitam lah. Nak bermerah, dia nampak sikit. Beza. Sudut ni 120. Baik, nampak ni kan ni. Ni kira sepasang. Elektron dia tu kan macam tu. Macam tu, macam tu. Pasang, pasang, pasang. 3 pasang, 120 lah. Okey, so ethene. Dia nak yang ada yang polar. Dia nak cari yang polar. Nak cari polar. Yang ini ni, ethene ni, dia adalah non-polar. Non-polar. Molekul ni non-polar. Ataupun polariti dia pun sangat rendah, sangat karbon tingkat dengan hidrogen yang beza sensitivity dia sangat rendah, 2.4, 2.1. Jadi bond dipole dia tu adalah sikit tapi kecil je. Bond dipole dia adalah sikit, pointing toward carbon. Carbon dengan carbon ni sebab sama sensitivity, so tak ada. Jadi molekul ni non-polar lah, most probably. Bentuk dia pun trigonal planar. Kita nak tengok bentuk ni, kita pandang berdasarkan satu carbon ni. Tengok kot ni nampak trigonal planar. Tengok kot ni nampak trigonal planar. Ni kita anggap 1, 1, 1. Jadi molekul ni non-polar. Okay, dichloromethane. Ini macam you punya assignment. CH2Cl2. Dichloromethane. Dichloromethane. CH bila you buat lebih structure tu kan, kira-kira dia ada terminal, letakkan elektron. Lepas tu pada center tu tak ada dah lone pair. Jadi kamu akan dapati dia bentuk dia, ingat lagi assignment, tetrahedral. Tetrahedral. Kalau kita tengok dia punya bond dipole, okay, between macam tadi carbon dengan hidrogen adalah sikit pointing toward carbon. Sebab carbon lebih elektronegatif. Sikit saja. Tapi klorin dengan carbon, beza electronegativity dia jauh beza sikit. Jadi bond dipole dia tu lebih besar. Vektor dia kita buat lebih besar macam tu. Jadi tak boleh cancel lah. Jadi mu dia ni tak sama dengan kosong. Dipole, bond dipole do not cancel. Bond, kalau dia semuanya Cl, baru dia boleh cancel. Kalau 4 Cl. Bond dipole do not cancel. Okay. Memang molekul tu tetrahedral tapi dia atom berlainan. Jadi dia tak simetri. Tak simetri itu kita boleh asymmetric. Symmetric molekul. Electron distribution dia tak sekata. Jadi molekul ni polar molekul. Molekul tu polar. Jadi soalan tanya tadi, yang manakah dia non-zero? Maksudnya polar. Jawapan dia yang itulah, CH2Cl2.
Okey. Yang ini ada macam keliru juga Yang ini CS ni carbon dengan sulfur. Carbon dengan sulfur. Electronegativity dia lebih kurang sama. Dia linear. Dan dia linear yang ni. Jadi ini akan cancel. So jawapan dia mesti yang ni. Ini akan cancel. Yang ni 1,4-dichlorobenzene. Benzene. Jom kita belajar. So 1,4 C aduk sini, C aduk sini. 1,4. So ini pun akan cancel. So, bukan yang ini, bukan yang ini. Bukan yang ini. Jawapan dia B. Okey, saya ada masa sikit je lagi. Kamu teruskan nanti buat pergi habis. Sekejap, ada berapa masa lagi? Ada lagi satu soalan mungkin kita boleh buat lagi. Last one tentang polarity juga. Kamu pening-pening tak polarity ni? Which of the following compound has non-zero? Polar juga dia nak cari ni. Yang mana yang polar molekul? Dia cari polar molekul. Yang mana yang non-zero? Polar molekul yang mana dia nak tanya? Yang bond dipole do not cancel. Do not cancel. Molekul tu symmetric and non-symmetric. Asymmetric. Molekul yang tak simetri. Yang mana yang polar molekul? Di mana bond dipole do not cancel. Bond dipole do not cancel. Dan molekul tu asymmetrical molekul. CH4 tetrahedral kan. SF6 ni ini bukan tetrahedral. Dia ada lone pair ni kalau chat dulu saja. BCl3 ni trigonal planar, so symmetric. BCl5 ni pun basic molekul tu, basic molecular shape semua cancel. SF4. Kita buat SF4 tengok. Mudah kelas kan lepas ni? Ada. Tak nampak lah. Tapi jawapannya macam tu lah So SF4. Kamu buat Lewis structure, kamu akan dapati SF4 ni dia bukan basic shape tu, so dia tak boleh. Bond dipole dia do not cancel. Nah, so saya stop di situ sampai nombor 9. Kamu boleh habiskan soalan-soalan objektif ni supaya kamu dapat siap sedialah untuk menghadapi UPS 3. Okey ke?